Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sekali apresiasi buat peneraja acara yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, sekuntum senyuman diletak pada penjaga masa yang amat peka akan detik-detiknya, guru-guru Proses Revolusi Negara, seterusnya hadirin hadirat para cendekiawan sekalian. Marilah kita bersama menghayati dan menerokai tajuk syarahan saya pada hari ini, iaitu Akhlak Mulia Islam Sempurna. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebelum lidah terbaik kata, sebelum bibir rancak bicara, izinkan saya terlebih dahulu untuk mendefinisikan tajuk syarahan saya pada hari ini, iaitu Akhlak Mulia Islam Sempurna. Menurut falsafah Islam secara umumnya, akhlak mulia ialah perilaku yang dilakukan berlandaskan syariat. Manakala dari segi istilah ulama pula ialah satu sifat yang tertanam dalam jiwa dengan keimanan yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang diredai berlandaskan Islam. Hadirin hadirat yang saya hormati, hari ini saya akan kongsikan 5 kunci utama bagi meleraikan kehusutan kita bersama. Pertama, akhlak mencorak tingkah laku. Akhlak memainkan peran yang penting dalam mencorakkan tingkah laku dan kehidupan seseorang. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah cerminan daripada apa yang tersemat dalam dirinya. Sebagaimana menurut Imam Al-Ghazali, setiap yang ada di dalam hati akan menzahirkan kesannya pada anggota badan, sehinggalah setiap pergerakannya adalah berlandaskan kepadanya. Maka dengan ini, apabila akhlak menjadi sebat dalam diri kita, ia akan melahirkan tindakan spontan bergantung kepada nilai akhlak yang ada padanya. Sidang hadirin sekalian, frasa isi saya yang kedua ingin menyatakan neraca akhlak mempengaruhi pertimbangan hidup. Jika baik akhlaknya, maka baiklah pertimbangannya. Jika sebaliknya, maka sebaliknya lah pertimbangannya. Jangan disebabkan akhlak tidak sempurna memberikan pertimbangan tidak berguna dan akhirnya tubuh badan merana. Nabi SAW adalah neraca akhlak yang terbaik. Sesungguhnya Nabi diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia. Sabda Nabi SAW, "Innama bu'istu liutammima masalah akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Sidang hadirin sekalian, menengah isi saya yang ketiga, akhlak adalah cermin keimanan. Akhlak adalah cermin keimanan seseorang. Dengan erti kata lain, iman yang sempurna akan memprodukkan akhlak yang terpuji. Dengan perumpamaan mudah, ibarat pohon yang bergantung kepada keelokan akarnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahu nazim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Rasulullah SAW sewajarnya dijadikan idola kerana punya nilai akhlak yang terpuji sehingga diiktiraf di dalam Al-Quran. Bukannya menjadikan artis-artis Korea sebagai ikutan. Ayo kita mencontohi akhlak Nabi. Sidang hadirin yang saya hormati, keempat, akhlak sebagai simbol tamadun manusia. Tamadun sesuatu umat letak kepada sejauh mana penghayatan dan kemunian sumber peradaban. Akhlak adalah mercu tanda berjaya atau tidaknya sesuatu umat dalam melakukan setiap proses kemajuan pembangunan. Tanpa akhlak, nescaya manusia akan berada di lembah kehinaan biarpun kejayaan mereka dicapai sangat menakjubkan. Sejarah membuktikan bagaimana kaum Ad dan Samud yang runtuh kerana tiada nilai akhlak sehingga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pada hari ini kita dapat lihat tamadun barat yang berasaskan ideologi kapitalis dan lain-lain jatuh satu persatu kerana mengasingkan nilai-nilai akhlak. Jelas terbukti kepada kita akhlak yang mulia mentamadunkan manusia. Yang terakhir, akhlak sebagai pemangkin perubahan. Aspek keluhuran dan kerohanian perlulah diambil berat dan diberikan fokusan utama dalam melakukan setiap agenda perubahan. Ini kerana akhlak sebagai pemangkin perubahan. Rasulullah SAW telah menjadi role model buat kita sebagaimana firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu contoh yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jelas terbukti kepada kita dengan iman yang sempurna akan mencorakkan akhlak yang terpuji.
saudara-saudari generasi kelas pertama, jelas terbukti kepada kita akhlak yang mulia akan melahirkan masyarakat dan negara yang sempurna. Apa yang penting, ayuh kita semaikan akhlak yang mulia dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar hidup diberkati dunia dan akhirat. Jadikanlah akhlak kita umpama Al-Quran, kerana Al-Quran pemangkin kepribadian mulia. Sebelum saya mengakhiri syarahan saya pada hari ini, saya akan ungkapkan serangkap pantun. Hari ini bertanam jagung, hari esok bertanam serai. Entah bila bertanam padi, hari ini kita bergabung, hari esok kita bercerai. Entah bila berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.